Hari ini cikgu akan menerangkan berkaitan 1.5 iaitu hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan pekerja dengan kejayaan sebuah perniagaan. Jadi kamu dengar betul-betul apa yang cikgu nak terangkan. Pertama berkaitan definisi kebolehkerjaan. Kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja. Bakal majikan yang berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada pekerja ataupun mereka. 7 jenis kemahiran kebolehkerjaan ialah pertama kemahiran berkomunikasi, kedua kerja sepasukan, ketiga penyelesaian masalah, keempat perancangan dan pengurusan diri, kelima keupayaan pembelajaran, keenam, penggunaan teknologi terkini dan ketujuh, berinisiatif dan keusahawanan. Jadi ada 7 jenis kemahiran kebolehkerjaan yang perlu dimiliki oleh pekerja supaya majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka. Kita tengok di sini. Ini adalah contoh kemahiran berkomunikasi. Dalam gambar ni menunjukkan sebagai seorang pekerja, kita perlu ada kemahiran berkomunikasi untuk bercakap, berkomunikasi dengan pelanggan, sesama rakan sekerja ataupun dengan majikan itu sendiri. Kemudian, kita tengok ini adalah contoh gambar kerja berpasukan. Kerana dalam organisasi ini, kerja berpasukan amat penting kerana setiap target ataupun sasaran kerja melibatkan pasukan ataupun teamwork. Kita tengok seterusnya. Inilah gambar penyelesaian masalah. Kemahiran kebolehkerjaan menyelesaikan masalah ini sangat penting dan merupakan satu kelebihan kepada kita jika kita diberikan pelbagai tugasan. Kita mampu untuk menyelesaikan apa jua masalah yang datang bermula daripada masalah kecil terlebih dahulu. Kemudian kita tengok yang keempat, ini ialah contoh perancangan dan pengurusan diri. Jadi antara jenis kemahiran kebolehkerjaan mesti ada perancangan di mana kita boleh merancang sesuatu program ataupun sesuatu tugas dan juga pengurusan diri itu sendiri. Ini termasuklah disiplin diri. Kemudian tengok keupayaan pembelajaran. Di mana sebagai seorang pekerja, kita mesti able to learn everything. Kerana ilmu itu sentiasa ada yang baru dan sentiasa berubah-ubah. Jadi sebagai seorang pekerja, kita mampu dan upaya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian kita tengok di sini ialah yang keenam, penggunaan teknologi terkini. Dalam media era globalisasi, era internet di sini adalah penting mempunyai kemahiran menguasai teknologi terkini. Kerana teknologi ini sentiasa berubah-ubah setiap tahun. Kemudian kita tengok seterusnya ialah berinisiatif dan bertanggungjawab lah. Ini kebolehkerjaan, contoh gambar. Hubung kait kebolehkerjaan dengan matlamat pengurusan. Ini juga topik yang selalu ditanya dalam exam. Tadi jenis kemahiran berbeza. Sekarang ialah hubung kait kebolehkerjaan dengan matlamat pengurusan. Hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan yang perlu dimiliki oleh pekerja dengan matlamat pengurusan untuk memastikan kejayaan sesebuah perniagaan ialah yang pertama, kelayakan yang bersesuaian. Yang kedua, berpengalaman. Yang ketiga, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan.
Yang keempat, berpengalaman dalam industri tertentu. Yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Okey, so ada 5 ya. Okay, kita tengok kelayakan bersesuaian. Adalah penting untuk mengambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan. Okay. Oleh itu, sebagai majikan, kepelbagaian ujian diperlukan ya, untuk menilai personaliti dan kebolehan calon daripada beberapa aspek penting yang memenuhi keperluan perniagaan ataupun jawatan yang ingin diisi oleh pekerja tersebut. Contohnya, syarikat periklanan atas talian online, pekerja mesti mempunyai pengetahuan tentang teknologi maklumat, kreatif dan inovatif dan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Ini adalah antara ciri-ciri yang menunjukkan kelayakan diperlukan. Okay. Contohnya, accountant. Okay, accountant perlu memiliki kelayakan akademik. Okay. Akademik dalam bidang perakaunan dan kelayakan profesional seperti badan perakaunan yang bertauliah. Okay. Contohlah ni. Ni contoh syarikat periklanan tadi. Okay, mempunyai kemudahan teknologi maklumat. Ini contoh accountant lah. Diperlukan dalam pelbagai sektor tetapi mesti mempunyai kelayakan profesional sebagai accountant. Okay, yang kedua ialah berpengalaman. Okay. Pekerja yang mempunyai pengalaman mempunyai satu kelebihan kepada perniagaan. Okay, calon yang berpengalaman akan dapat menjimatkan masa dan kos latihan pekerja diberi keutamaan. Sebagai contoh, seorang usahawan restoran diperlukan. Jadi untuk pengambilan chef, seorang usahawan restoran memerlukan pengambilan chef yang berpengalaman kerja. Kerana mereka terlatih, berkebolehan dan kreatif. Dan ini dapat mengurangkan kos latihan dan pembangunan pekerja. Ini berbeza jika kita ambil seorang chef yang tidak mempunyai pengalaman. Jadi kita perlu ajar pula dari zero. Cara resepi, cara masak. Berbeza kalau kita mengambil seorang pekerja yang mempunyai pengalaman sebagai seorang chef di restoran-restoran tertentu. Maka sudah pastilah dia boleh mempraktikkan pengalaman dia untuk menyumbang ke dalam pekerjaan sebagai seorang chef. Tengoklah contoh seorang chef yang berpengalaman. Kita tak perlu ajar lagi dah, cuma kita boleh tambahkan lagi skill dengan kursus-kursus yang baru. Ini contohlah pengambilan chef yang berpengalaman. Beza bila kita ambil seorang yang berpengalaman dengan seorang yang fresh. Fresh kat situ maksud saya seorang yang barulah. Dia ada pengalaman. Yang ketiga ialah berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan PNP. Pekerja yang berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan selalunya akan dipilih oleh majikan. Ini kerana pekerja tersebut boleh memasarkan produk kepada pelanggan dengan berkesan. Jadi pekerja tersebut mempunyai pengetahuan tentang produk tersebut dan berupaya untuk mempengaruhi pelanggan lain. Dan ini boleh disampaikan melalui media sosial. Sebagai contoh, pegawai bank perlu ada pengetahuan tentang produk perbankan yang terkini dan perkhidmatan sampingan untuk memberi nilai tambah kepada pelanggannya. Tengoklah. Seorang pegawai bank yang sentiasa berpengetahuan tentang produk bank yang terkini. So, ini memberi satu impak yang positif kepada syarikat itu sendiri dan juga menambah nilai kepada pelanggan itu sendiri. Ini contohlah, contoh gambar. Dan seterusnya, berpengalaman dalam industri tertentu. Pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Sebagai contoh, jurutera yang telah lama berkhidmat dengan syarikat pembinaan. Mereka lebih terlatih dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam deskripsi tugas. Dalam pelbagai jenis aspek untuk melaksanakan tugas mereka.
Mereka juga mempunyai kemahiran kebolehkerjaan yang sekaligus dapat memberi kepakaran yang terbaik untuk syarikat pembinaan. Okey. Contohlah. Jurutera yang berpengalaman, ada dalam industri pembinaan, industri pemotoran atau sebagainya. Jadi mereka boleh mengaplikasikan segala pengalaman mereka dalam pelbagai industri untuk dilakukan dalam pekerjaan yang baru ataupun yang baru mereka pohon. Dan seterusnya, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Di mana mempunyai pengalaman dan potensi. Ini sekaligus boleh menyumbang kepada pencapaian sasaran individu, pasukan dan jabatan. Jadi oleh itu adalah penting bahawa komitmen dan daya usaha kerja yang positif sekaligus dapat membentuk kesepakatan yang harmoni di dalam pasukan dan juga jabatan, dan sekaligus dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Baik, inilah contohlah pekerja yang mempunyai pengalaman dan potensi, sentiasa memberi komitmen dan daya usaha kerja yang positif. So, ini adalah berkaitan dengan keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan itu sendiri. Jadi, setakat itu sahaja penerangan cikgu hari ini. Sila jawab latihan di dalam buku kerja, muka surat 4. So, saya akan tulis dalam grup nanti selepas ini. Dalam buku kerja penyertaan. Sekian, terima kasih.